alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya amalan-amalan semuanya berdasarkan niat. Dan tiap orang akan mendapati berdasarkan apa yang dia telah niatkan. Menuntut ilmu ini merupakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan juga wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala merupakan satu ibadah. Dan oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi sesiapa yang menjalani satu jalan menuntut satu ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya satu jalan ke syurga. Ia adalah satu jalan yang membawa kepada syurga. Dan dia adalah satu ibadah, dia adalah satu amalan. Menuntut ilmu sendiri itu adalah amalan, dan setiap amalan ini seperti mana yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya amalan itu dia dependent on ataupun salahul qalb bi salahil amal. Kebaikan hati ataupun macam mana hati itu nak jadi baik, nak jadi bagus, dia berdasarkan kebaikan amalan. Kebaikan amalan seseorang akan memperbaiki hatinya. Dan kebaikan amalan ataupun baiknya amalan itu berdasarkan, it depends on bi salahi an-niyah. Ini adalah kata-kata Mutarrif bin Abdullah. Beliau berkata, salahul qalbi bi salahil amal, wa salahul amali bi salahi an-niyah. Dan ini menunjukkan kepada kita semuanya akan balik kepada amal. Amalan-amalan dengan beberapa jenis yang dia ada, semuanya beberapa banyak amalan yang ada dengan jenis-jenis yang berbeza-beza, semuanya balik kepada, akan depend on dan balik kepada niat. Maksudnya boleh seseorang tu melaksanakan satu amalan yang banyak, tetapi menjadi sikit di sisi Allah Subhanahu wa taala, malah menjadi sia-sia saja di sisi Allah Subhanahu wa taala oleh sebab niatnya. Dan boleh jadi seseorang tu menuntut ilmu yang sedikit, membuat amalan yang sedikit, tetapi oleh kerana niatnya, dia menjadi satu benda perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh sebab itu saya sebutkan tadi, kita dah 526 hadis. Dan para ulama juga menyebutkan, namely Sufyan Ats-Tsauri, beliau menyebutkan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Aku tidak memperbaiki sesuatu yang lebih teruk daripada niatku. Li'annaha tataqallabu alayya. Kerana dia sesuatu perkara yang asyik bolak-balik atas diri aku. Maksudnya di sini niat ni bukan hanya pada permulaan perjalanan seseorang, tetapi dia sampai roh seseorang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mati seseorang tu mesti cek, perbaiki, dan mengingatkan dirinya tentang hakikat niatnya. Apakah objektif, apakah maksud dia melakukan semua amalan-amalan. Bila dia datang ke masjid, bila dia menuntut ilmu, bila dia dengar, bila dia solat, apakah sebenarnya niat dia, apakah sebenarnya dia lakukan semua perkara ini untuk, adakah ia adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang tu perlu perkara ini setiap hari dan pada setiap amal sebenarnya. Setiap hari dan pada setiap amal, terutama sekali dalam menuntut ilmu. Kerana para ulama, para masyayikh menyebutkan berapa banyak isu niat atau masalah niat yang berlaku pada para penuntut ilmu ataupun dalam masalah menuntut ilmu. Dan di antara isu-isu ini telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, di mana diriwayatkan bahawa Nabi SAW menyebutkan pada hari akhirat ada orang yang menuntut ilmu, baca Al-Quran, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kau baca Quran ni untuk apa? Kau menuntut ilmu ni untuk apa? Dan dia menjawab, untuk kamu wahai Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab, kadzabta, kau telah bohong. Kau telah menuntut ilmu ni untuk mendapatkan perhatian manusia, perhatian orang, diqal qari, supaya engkau dapat satu nama di sisi orang. Antaranya qari, oh baca dia sedap,
imam, ni imam kita, ni ustaz kita, ini dia dan sebagainya. Dan bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ataupun di dalam hadis yang lain, liyumari bihi sufaha, untuk berjidal, untuk argue dengan orang-orang yang lebih tidak tahu, sufaha, orang-orang yang foolish. Dan ini hakikat orang-orang yang suka berdebat. Dia tak akan berdebat dengan orang yang sama dengan dia ataupun orang yang lebih daripada dia. Dia akan cari orang yang dia kira dan dia rasa bahawa saya lebih rendah daripada dirinya. Jadi ini perkara yang penting yang saya ingin ingatkan sebelum kita memulakan atau sambung penerangan hadis kita. Akhir sekali saya nak akhirkan dengan kata-kata Ibn Al-Mubarak. Beliau berkata, rubba amalin saghir tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Boleh jadi satu amalan yang kecil dibesarkan, diagungkan oleh niat. Yang mengagungkannya merupakan niat. Dan boleh jadi satu amalan yang besar, niat itu kecilkan amalan tersebut. Dan oleh sebab itu, bila Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, dia yang telah menciptakan al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu sesiapa yang paling baik amalan kamu, bukan yang paling banyak. Dan yang paling baik ini diterjemahkan ataupun ditafsirkan oleh ulama salaf. Mereka katakan, saya lupa nama dia, tetapi dia mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Apa maksud dengan ahsanu amala? Amalan yang paling baik, yang paling ikhlas dan yang paling betul. Maka ditanyakan kepadanya, apakah yang paling ikhlas, apakah yang paling betul ni? Yang paling ikhlas adalah yang dilakukan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya at any point of time boleh jadi kita buat ni atas sebab-sebab yang lain besides Allah Subhanahu wa taala. Kita tak syirik. Tetapi niat kita mungkin terganggu. Adakah kita sebenarnya buat kerana Allah Subhanahu wa taala? Kadang datang masjid pun boleh kerana kawan. Nak jumpa orang, bukan nak jumpa Allah Subhanahu wa taala. Padahal masjid-masjid ni dibina untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu. Dan yang paling betul ni adalah yang mengikut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh sebab itu, di antara sebabnya kita go through dan kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memastikan kesucian dan ketepatan amalan kita. Jadi insya-Allah pada malam ini kita mula daripada hadis yang ke-526, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As qala lamma kasafat asy-syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nudiya inna as-salata jami'ah فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس قال وقالت عائشة ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. Abdullah bin Amr radhiyallahu an, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau berkata, apabila matahari, saat terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipanggil, diserukan dengan panggilan as-salatu inna as-salata jami'ah ataupun as-salatu jami'ah. Faraka'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raka'ataini fi sajdah. Maka Nabi SAW rukuk dua kali dalam satu sajdah. Kemudian duduk, kemudian berdiri, kemudian berukuk dua rukuk dalam satu sajdah. Kemudian beliau duduk, kemudian julliya anis syams, kemudian matahari telah nampak kembali. Qala wa qalat Aisyah, Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, dan Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, ma sajadtu sujudan qat kana atwala minha. Aku tidak pernah melaksanakan satu sujud yang pernah lebih panjang daripada sujud tersebut. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As ni merupakan hadis di antara hadis-hadis di dalam bab salat kusuf. Tetapi bab di sini bab panggilan untuk salat kusuf, salat gerhana, salat panggilannya as-salatu jami'ah. Kerana dalam hadis ni dia mengandungi poin bahawasanya salat kusuf ni dipanggil. Salat kusuf ni dipanggil. Dan sebabnya adalah kerana kusuf ataupun gerhana
dia berlaku secara suddenly, dia berlaku tiba-tiba. Dan kadang-kadang manusia mungkin tak perasan perkara ni. Maka apabila mereka lihat, maka mereka akan memanggil as-salatu jami'ah. Dan ini berbeza dengan solat-solat yang lain yang telah kita lalui. Contoh seperti solat Aid, solat al-istisqa, semuanya solat-solat yang dipersetujui dan disepakati atas janjian ataupun atas perbincangan manusia. Malah contohnya macam solat hari raya, dia berdasarkan mulanya bulan baru, iaitu bulan hari raya. Ataupun tarikh yang kalau contohnya hari raya Idul Adha, pada 10 hari bulan Zulhijjah contohnya. So dia ada tarikh-tarikh yang tertentu, masa-masa tertentu ataupun bulan tu masuk, maka semua manusia dah tahu. Dan al-istisqa juga adalah suatu solat yang di mana semua orang bersetuju untuk keluar dan solat, melaksanakan solat, dikeluar ke musalla untuk melaksanakan solat istisqa. Kemudian disebutkan sifat solat kusuf di sini. Sifat solat kusuf di sini, dan dia sama seperti solat-solat yang telah kita terangkan. Solat-solat kusuf, solat-solat gerhana yang telah diterangkan dalam hadis-hadis yang sebelumnya, iaitu 2 rukuk dalam 1 rakaat. Dan sini di dalam hadis ini, rakaat tu disebutkan dengan perkataan sajdah. Dengan perkataan sajdah. So sajdah di sini bukan maksud sujud tetapi maksud rakaat. Dan ni sama konsepnya seperti mana yang kita telah sebutkan. Rakaat tu kadang-kadang disebutkan dengan dipanggil dengan rukuk, ataupun dipanggil dengan sujud, kerana ini adalah semua rukun-rukun di dalam 1 rakaat. Warka'u ma'ar raki'in, contohnya di dalam Al-Quran. Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Bukan bermaksud kita rukuk saja, tetapi maksudnya adalah solat. Tetapi dipanggil ataupun disebutkan dengan menggunakan perkataan rukuk, disebutkan dengan menggunakan perkataan sujud, kerana dia adalah amalan yang agung di dalam rakaat tersebut. So ini di antara contoh-contoh atau cara-cara yang berbeza untuk panggil rakaat. Tetapi orang Melayu ataupun orang biasa, mereka akan memanggil sebagai rakaat. Rakaat ataupun rakaat. Jadi ruku'ain fi atau faraka'a raka'ataini fi sajadah. Faraka'a raka'ataini fi sajadah. Rukuk 2 rukuk dalam 1 rakaat. Thumma julliya 'anis syams. Kemudian matahari pun kemudian terlihat matahari, dan Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan di sini tak pernah dia sujud lama seperti mana dibandingkan dengan sujud yang dia dapati dalam solat ni. Jadi details sujud bagaimana panjangnya, dia sama ataupun similar dengan panjangnya rukuk yang telah kita sebutkan dalam hadis-hadis yang sebelum juga. So macam mana rukuk dia panjang, begitu juga sujud dia panjang, panjang yang similar. Dan detail solat tu, solatnya di sini detailsnya semua dah telah diterangkan dalam hadis-hadis yang sebelumnya. Tetapi hadis ini untuk lebih menerangkan tentang isu solat al-jami'ah. Ini panggilan untuk solat kusuf. Maka kita gerak ke hadis yang seterusnya, hadis 527, hadis Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna asy-syamsa wal qamara la yankasifani limauti ahadin minan nas walakinnahuma ayatani min ayatillah fa idza ra'aitumuha faqumu fasallu. Dalam hadis ini pula disebutkan tentang bahawasanya matahari dan juga termasuk bulan adalah daripada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berlaku gerhana pada mereka kecuali kerana kematian seseorang atau kerana kehidupan seseorang. Dan bahawasanya manusia apabila melihat kusuf ni atau melihat gerhana ni, mereka bergesa. Seharusnya bergesa ke solat. Keduanya maka berdirilah untuk solat, ataupun dalam riwayat yang lain bergesa ke solat dan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah disebutkan sebab-sebabnya di antara sebab-sebabnya dalam hadis-hadis yang sebelumnya. Sama juga seperti hadis yang 526
disebutkan tentang solatnya, tetapi detailsnya dan perinciannya semuanya telah kita sebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Ini hadis yang seterusnya, hadis Abi Musa radhiyallahu anhu qala خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله به عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. Ini hadis Abi Musa, bahwasanya beliau berkata, matahari berlaku gerhana matahari, faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam fazi'a. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bangun secara fazi'a ataupun tergesa-gesa, berdiri dengan tergesa-gesa. Yakhsha an takuna as-sa'a, takut kalau berlaku as-sa'a, the hour, ataupun hari kiamat. Dan statement ini seperti mana kita lihat dalam hadis-hadis yang banyak yang lain, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengetahui bahawasanya hari kiamat ni ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda yang kecil sebelum berlakunya hari kiamat. Dan juga dia telah menerangkannya dan memberitahunya kepada para sahabat. Para sahabat. Seperti contohnya keluarnya Dajjal, seperti contohnya turunnya Nabi Isa alaihissalam, seperti sebelum itu matahari dia terbit daripada barat, dan banyak tanda-tanda yang lain yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara detail. Jadi statement ini, Nabi SAW takut bahawasanya hari kiamat berlaku, sebenarnya pemahaman daripada sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Bahawasanya dia adalah sangkaan daripada sahabat tersebut tentang keadaan Nabi SAW di sini. Yakhsha an takun as-sa'a. Yakhsha an takun as-sa'a. فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله. Maka dia datang ke masjid dan salat dengan berdiri, rukuk dan sujud yang paling panjang yang pernah aku lihat beliau lakukan. Kemudian beliau bersabda, inilah tanda-tanda yang Allah kirimkan, bukan kerana hidup atau matinya seseorang, tetapi untuk menakutkan hamba-hambanya dengan tanda-tanda tersebut, supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kalian melihat satu gerhana, maka segeralah zikir kepada Allah, berdoa dan meminta ampunan kepadanya. Oleh sebab itu, bila lihat tanda-tanda ni, terus paling kepada solat, paling kepada zikir, paling kepada doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yukhawwifullahu biha ibadah. Dengan tanda-tanda tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menakutkan hamba-hambanya. Dan ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Di antara fungsi tanda-tanda Allah adalah untuk menakutkan hamba-hambanya, bukan untuk membinasakannya, tetapi dengan takut akan seorang hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taksyair, yang di dalam satu ayat dalam Al-Quran, apabila mendengar zikir, mendengar ayat-ayat Al-Quran, orang-orang yang beriman ni, mereka punya kulit akan apa nama dia, macam rasa ngeri, dan juga mereka akan kemudian merasa tenang daripada mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang seterusnya, hadis yang 529, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu atau radhiyallahu anhuma, annahu kana yukhbiru 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asy-syamsa wal qamara la yakhsifani li mauti ahadin wa la li hayatihi walakinnahuma ayatan min ayatillah فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا. Hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu, bahawasanya beliau memberitahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW berkata, inna syamsa wal qamara la yakhsifani li mauti ahad. Sekali lagi penekanan tentang kepercayaan yang batil, dan bahawasanya semuanya di bawah tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak
berlaku gerhana untuk kematian seseorang ataupun kehidupannya, tetapi tanda-tanda daripada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, dua tanda daripada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aitumuhuma, maka apabila kamu melihatnya, fa sallu. Okay. So hadis ni sama seperti hadis yang sebelumnya, details ataupun dia punya perincian tentang solatnya disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Hadis yang terakhir, hadis 530, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah qala kasafati syamsi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma mata Ibrahim faqala an-nasu kasafati syamsu li mauti Ibrahim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara la yankisifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum fasallu wad'u Allah. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu telah berkata, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi gerhana matahari, iaitu pada hari meninggalnya Ibrahim, anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang lalu berkata gerhana matahari ini terjadi kerana meninggalnya Ibrahim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbetulkan pemahaman tersebut dan bersabda, sesungguhnya gerhana matahari dan bulan terjadi bukan kerana mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, salat dan berdoalah kalian kepada Allah. Hadis yang similar juga. Sama juga, maka sama seperti hadis-hadis yang sebelumnya, maka tidak perlu untuk apa-apa penambahan penerangan. Cuma di sini saya nak tekankan satu perkara yang penting. Kita dapati dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila manusia klaim ataupun mengatakan gerhana matahari ini terjadi kerana meninggalnya Ibrahim, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bersabda dan mengatakan bahawasanya dia terjadi bukan kerana kematian seseorang atau hidupnya seseorang. Dan ini menunjukkan bahawasanya kalau kita lihat pada satu zaman, pada satu masa, pada satu situasi, pada satu keadaan, dengan orang-orang yang tertentu ke, orang-orang yang kita jumpa, keadaan yang khusus ataupun keadaan yang umum. Contohnya, kalau kita melihat dan kita mendapati ada isu atau kesilapan pemahaman terhadap akidah ataupun terhadap keimanan, kepercayaan seseorang ataupun masyarakat contohnya, maka wajib diperbetulkan. Dan ini diambil daripada contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah kita lihat para ulama mereka lakukan perkara yang sama. Bila syubhat keluar, kadang-kadang syubhat tu tak sama seperti zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti syubhat Az-Zanadiqah, Al-Mu'tazilah dan selainnya, mereka berlaku selepas syubhat-syubhat ni berlaku selepas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para ulama mereka menghembuskan nafas mereka dengan kuat dalam menerangkan dan memberikan perincian terhadap perkara yang sebenarnya dan memberitahu tentang kesilapan-kesilapan kepercayaan yang ada pada ideologi-ideologi sebegini. Maka ini semua menunjukkan kepada kita ini daripada sunnah ataupun cara yang sepatutnya diamalkan ataupun dipegang oleh seseorang yang daripada ahlus sunnah, daripada orang-orang dari kalangan ahlus sunnah. Bahawasanya kalau ada benda baru keluar, dia mesti perbetulkan. Kalau dia ada ilmu lah, dia tak boleh perbetulkan kalau dia tak ada ilmu. Dan oleh sebab itu yang melakukan amalan-amalan ni, yang melakukan kerja-kerja ni adalah para ulama. Tetapi mereka menerangkan, contohnya macam Imam Ahmad, berlaku pada zaman beliau fitnah klaim bahawasanya Al-Quran itu makhluk. Dan mereka gunakan orang-orang pada zaman ini orang Islam, tetapi mereka salah, kesilapan faham dalam akidah, dalam hakikat Al-Quran ni. Maka pada zaman tu ada ulama-ulama yang melawan dan memenangkan pendapat bahawasanya Al-Quran itu makhluk, sehingga Imam Ahmad disiksa dan dipenjarakan oleh seorang khalifah yang lain juga. Rumusannya bila berlaku perkara tersebut, maka kita lihat dalam kitab-kitab Imam Ahmad, dia menerangkan perkara ni, bahawasanya Quran itu bukan makhluk. Kalau kita menerangkan pada zaman kita sekarang, apply tak benda ni? Mungkin kita katakan, saya tak faham Ustaz cakap apa ni.
Quran bukan makhluk. Kita semua tahu bahawa dia adalah kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang saya nak sampaikan di sini apa? Dia ikut sesuai zaman. Kadang-kadang sesuai zaman tersebut, berlaku perkara tersebut perlu diterangkan. Tetapi harus diingat perlu dengan ilmu. Dan oleh sebab itu yang kita dapati, kita para ulama yang melakukan perkara ini. Bukan sembarang-sembarang orang saja. Tetapi kita harus tanya dan mencari dan mengambil tahu. Dan oleh sebab itu Abu Daud bertanya kepada Imam Ahmad, boleh tak seseorang pada zaman dia diam kalau dia katakan hanya Quran tu kata-kata Allah, kemudian dia diam, boleh tak? Maka Imam Ahmad mengatakan apa? Kenapa dia nak kena diam? Walima yaskut, kenapa dia nak kena diam? Bila orang start berbual, maka dia pun nak kena cakap. Dia nak kena cakap apa? Quran ni kata-kata Allah ghairu makhluk, dan tidak dicipta. Padahal dalam Al-Quran Allah tak ada sebut bukan tidak dicipta. Allah just sebut kalamullah, kata-kata Allah dan seterusnya. Hatta yasma'a kalam Allah. Sehingga mereka mendengar kata-kata Allah. So ini syubhat. Kadang-kadang orang gunakan statement kalam Allah tetapi dia nak maksudkan bahawasanya dia makhluk. So ni kita mesti hati-hati. Any zaman, apa-apa dai yang datang, kadang-kadang dia boleh datangkan apa-apa syubhat. Dan kalau kita tak ada asas-asas atau fondasi-fondasi yang benar dalam kitab ilmu, kita boleh senang terikut. Dan bila dah terikut, syaitan punya cara ni antara dua, syubhat, syahwat. Syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. So it's either syubhat, it's either syahwat. Kalau syubhat ni apa? Syubhat ni adalah keraguan-keraguan yang dicampakkan ataupun presented to someone, kemudian dia wa ushribu fi qulubihim, dan kemudian masuk dalam hati dia, tak boleh keluar. Sebab hati ni macam kontainer. Kalau dah masuk, susah nak keluar unless betul-betul kita lakukan sesuatu. Kemudian pasal orang nasihat macam mana pun kadang-kadang dia tak boleh faham. Kerana dah masuk dalam hati ni. Dan oleh sebab itu para ulama juga sebutkan syubhat ni lagi bahaya daripada syahwat. Bila kita sebutkan perkara ni, bukan maksudnya syahwat tak bahaya. Syahwat juga bahaya. Tetapi syubhat tu lebih bahaya. Kerana syahwat ni dia ikut hawa nafsu. Orang yang lakukan ni dia tetap tahu dia berdosa. Dia tetap tahu dia berdosa. Dan dia tetap tahu bahawasanya dia kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syubhat, dia rasa dia betul. Dia tak rasa dia salah. Dia tak rasa dia salah. Ini di antara perbezaan antara syubhat dan syahwat. So poinnya adalah apa yang kita lihat daripada contoh Rasulullah SAW. Once benda tu berlaku, ada ilmu tentangnya, kena perbetulkan. Kena perbetulkan. Tak boleh dibiarkan begitu sahaja. Kemudian kita bergerak ke yang seterusnya. Kita mendapati kitab Al-Janaiz. Sekali lagi ini bukan bab, ini kitab. Bagi siapa yang ada bab, sebenarnya dia kitab. Dan bab yang apa yang datang selepas tu, contohnya seperti menangisi orang ataupun si mati. Kalau kita lihat dalam bab-bab yang sebelumnya, semuanya ada perkataan solat. Kitab solat istisqa, kitab solat Id, kitab solat kusuf. Tetapi dalam kitab ni tak ada perkataan solat. Kerana apa? Kerana jenazah ni dia lebih daripada solat. Dia termasuk juga persiapan bagi yang dah mati, pengebumian, mandi mayat dan selainnya. Jadi dan oleh sebab itu tidak disebutkan perkataan solat di sini. Dan perkataan janaiz dalam bahasa Arab dia adalah plural atau jamak bagi janazah ataupun jinazah. Dan maksudnya di sini adalah mayat yang dah dalam persediaan nak masuk kubur lah maksudnya. Ataupun kalau dalam bahasa Arab an-na'ash, kalau dalam bahasa Inggeris casket. Saya tak tahu dalam bahasa Melayu kita panggil apa, keranda. Dalam keranda atau atas keranda. So itulah maksud dengan janazah. Janazah. Dan kitab ini sebenarnya adalah satu kitab yang berkaitan dengan satu hak daripada hak-hak seorang Muslim atas ikhwan dia, atas saudara-saudaranya. Kerana seseorang yang mati, dia ada hak-hak yang agung yang telah disebutkan, diterangkan oleh syariah. Hak-hak ini atas siapa? Atas ahli keluarga dia,
atas saudara mara dia, atas rakan-rakannya, so atas keluarga-keluarga secara khusus, dan secara umumnya atas saudara-saudaranya yang lain ataupun orang-orang Islam yang lain yang seharusnya mereka jaga hak ini dan mereka melaksanakannya, melunaskannya. Oleh sebab itu, ini telah sabit dalam hadis yang sahih daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sitt. Hak seorang muslim atas muslim yang lain 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu jumpa seseorang daripadanya, ini daripada seorang muslim, maka beri salam kepadanya. Ini hak yang pertama. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Ini kalau dia invite, ini maka kena jawab invitation dia. Wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat, dia minta tolong, kena tolong dengan sepenuh ikhlas. Kerana perkataan nasihat ni bukan advice, bukan nasihat seperti mana yang kita gunakan. Nasihat dalam bahasa Arab maksudnya apa? Maksudnya the willingness to help fully. Ni maksudnya nak yang terbaik untuk the other party. Itu maksud dia nasihat. Dan ini diterangkan dalam hadis Nabi SAW. Ad-dinu nasiha qulna liman. Agama itu adalah nasihat. Kami tanya kepada siapa? Kerana mereka faham apa maksud nasihat. Maka mereka tanya kepada untuk siapa? Qulna qala, maka Nabi SAW menjawab, lillah wa li kitabihi wa li rasulih. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya. Kita tak perlu nasihat Allah, kita tak perlu nasihat kitab Allah, kita tak perlu nasihat Rasulullah. Tapi apa maksudnya di sini? Inginkan yang paling baik untuk Allah, inginkan yang paling baik untuk Rasulullah, inginkan yang paling baik untuk kitab Allah, inginkan yang paling baik untuk para muslimin dan seterusnya. Sampai habis, sampai akhir hadis tersebut. So kita dah sampai mana tadi? Yang pertama, kalau jumpa beri salam, kalau dia invite maka kena jawab jemputan dia, kena datang. Yang ketiga, idza stansahaka fansah lahu wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Kalau dia bersin, dia mengatakan alhamdulillah, maka kita mesti mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu adalah fashammithu. Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, maka ziarah dia. Fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Dan bila dia mati, maka ikutlah dia. Funeral procession. Ikut jenazah. Maka semua ini adalah hak-hak yang seharusnya seseorang yang beriman dia menjaganya dan melunaskannya, hak muslim yang lain ni atas dirinya. Dan dia kena loyal atas perkara ni. Dan ini menunjukkan kepada kita kecantikan dan kesempurnaan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana syariat datang dengan perkara-perkara ini yang memastikan ukhuwah, yang menguatkan ukhuwah dan menguatkan hubungan antara satu sama lain, yang menegakkan hubungan antara satu sama lain dengan amalan-amalan yang telah disyariatkan. Bahkan ini juga menunjukkan bahawasanya Islam ini juga datang dengan apa kita panggil honor, dengan the honoring, apa nama dia, untuk faham apa honor? Maksudnya Islam ni datang dengannya honor of seseorang Muslim. Apa tu? Bukan martabat, honor. Maksudnya dia punya marwah dia. Menjaga marwah dia, menjaga dia punya honor dia. Baik sama ada hidup ataupun mati. So bukan hanya hidup saja. Waktu hidup, la yahillu dami imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tak halal untuk darahnya. Tak halal darahnya. Dan dalam hadis lain, al-mu'minun man aminahun nas, al-muslimun man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang-orang Islam yang di mana orang-orang Islam yang lain selamat daripada lidahnya, selamat daripada perbuatannya. Al-mu'minun man aminahun nas ala dima'ihim wa amwalihim. Orang-orang beriman yang orang selamat, dia punya property selamat, dia tahu dia selamat dengan orang ni, dia punya hidup, dia punya harta-harta semuanya selamat. Jadi waktu hidup dijaga oleh kerana syariat Allah Subhanahu wa taala. Waktu mati juga dijaga sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dia kecantikan agama Islam dan syariat Allah Subhanahu wa taala yang meliputi semua maslahat-maslahat manusia daripada awal kehidupannya sampai akhir, sampai selepas dia mati. Kitabul Janaiz,
Okey. Kitabul Janaiz bab al-buka 'alal mayyit. Jadi kita akan baca hadis ni kemudian kita akan terangkannya pada masa yang ataupun minggu hadapan insya-Allah. Bab al-buka 'alal mayyit. Menangis atas orang yang dah mati. Hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu maqal arsalat ibnatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi anna ibnan li qubida fa'tina فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع كأنها شن فقاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. Hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang menemui beliau untuk mengkhabarkan bahawa anak dia, iaitu anak kepada anak Nabi SAW ni, anak perempuan Nabi SAW ni hampir meninggal. Datanglah kepada kami. Maka Nabi SAW memerintahkannya untuk menyampaikan salam. So suruh orang yang datang tu sampaikan salam dan sampaikan kata-kata Nabi SAW kepadanya, sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil dan apa yang dia telah berikan, dan segala sesuatu di sisinya sudah ditentukan ajalnya, maka sabar dan tahtasib ni maksudnya harapkan ganjaran Allah. Kemudian dia mengutus seorang lagi meminta dengan sangat agar beliau berkenan datang. Maka beliau berangkat diiringi Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit dan beberapa orang lainnya. Kemudian bayi tersebut diserahkan kepada Nabi SAW. Nafasnya terputus-putus seperti geriba yang kosong. Geriba ni datang dari perkataan bahasa Arab sebenarnya qirba. Ini dia macam tempat taruh air lah. Ini nanti insya-Allah kita akan terangkan. Maka bercucurlah air mata beliau. Ini maksudnya keluar air mata Nabi SAW. Maka Sa'ad bertanya, wahai Rasulullah SAW, apakah ni? Maka Nabi SAW menjawab, inilah rahmat Allah yang inilah rahmat yang Allah berikan pada hati para hamba-Nya. Sesungguhnya Allah akan merahmati hamba-hambanya yang merahmati. Innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah